Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. 主内弟兄姐妹平安。 Bersyukur dan bersuka cita Tuhan senantiasa memelihara kita. 感谢主，他不断的坚固保守我们大家， Sehingga hari ini kita bisa masuk di bulan yang baru 能让我们进入这新的一个月里。 untuk kembali merayakan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kita. 我们仍然能够有机会向这个唯一的真神敬拜。 Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. 请大家站立。 Mari bersama-sama kita membacakan ayat panggilan ibadah di dalam Mazmur 148 ayatnya yang pertama. 我们大家一起念诗篇148篇第1节。 Haleluya, pujilah Tuhan dari langit, pujilah Dia di tempat tinggi. 哈利路亚！你们要赞美耶和华，从天上赞美耶和华，在高处赞美他。 Mari saat ini dengan hati yang bersuka cita, kita mau pujikan Allah kita, Allah yang maha tinggi, Allah yang mengasihi umatnya. 我们以喜乐、真心来歌颂那在至高之处爱我们的上帝。 Terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Mari kita puji namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan nama Yesus penuh kuasa. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malam. Mari kita puji namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja kita, Dialah Raja damai. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja damai, yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari dengan tetap bangkit berdiri, kita mau terus memuji Dia. 我们仍然站立，我们一直要歌颂他， Sebab rahmatnya, kasih sayangnya tidak pernah habis bagi kita. 因为他的慈爱永不止息。 Ku mau puji tentang rahmat-Mu. 我要唱耶和华的大慈爱。 Mari dengan hati sukacita kita angkat pujian ini. 我要唱耶和华的anugerah，我要唱，我要唱，我要唱耶和华的anugerah，我要唱耶和华的anugerah。 Agar mereka tahu dan setiamu, dan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Oh puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu.
Sekali lagi, ku mau puji tentang rahmat-Mu, tentang anugerah-Mu bersama-sama. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang agar mereka tahu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang agar mereka tahu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. 请大家坐下。 Saudara, karya pengampunan Tuhan sesungguhnya telah membebaskan hati kita dari segala yang jahat. 其实上帝的救赎功，上帝已把我们从一切罪恶解救出来。 Karena itu jika hari ini ada hati yang keras ataupun rasa bersalah, 若是今天我们还有刚硬的心，或者我们得罪了他， mari saat ini kita mengingat, melihat kepada Allah yang dipaku bagi dosa-dosa kita. 我们再次抬头仰望我们的主， Bila aku ingat salibnya, 每思念主。 bila ku ingat salibnya, di situ Tuhan dipaku, ku tinggalkan kesayanganku, buangkan kecokangan. Kiranya rasa banggaku hanya pada salib Tuhan. Kiranya rasa banggaku hanya kepada salibnya. Tuangkan seluruh hatiku, bukan dengan darahnya. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri. 请大家站立。 Mari sekali lagi bawa hati kita dekat kepada Tuhan. Seluruh tubuh Tuhanku tercurah kasih besarnya. Seluruh tubuh Tuhanku tercurah kasih besarnya.
kasih selain Tuhan, mahkota duri padanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹， kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. 我们放下心，以谦卑的心来站在主的面前。 Tuhan Yesus telah menanggung salib itu bagi kita. 主已为我们的过犯代死， Dia mengambil alih dosa dan murka Tuhan. 他承受了我们该受的震怒。 Lihatlah kedalaman hati kita. 再回头看， Betapa banyaknya kesalahan-kesalahan yang masih kita lakukan. 我们内心深处所藏的许多罪恶，我们还是不断的作恶。 Kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. 不珍惜这宝贵救赎之恩。 Kita harusnya jijik terhadap dosa, 其实我们应该为自己所行的恶 tapi kita 而谦， masih melakukannya. 但是我们一意孤行。 Mohon ampunlah kepada Tuhan, Dia menyediakan anugerahnya bagi kita. 求主赦免，可是他已为我们预备了救恩。 Tuhan Yesus, salib menyadarkan kami akan siapa Engkau dan siapa saya. 主啊，你与我们预备救恩。主啊，你是何许人？我是算的是什么呢？ Salib telah mengubah kami orang yang berdosa menjadi ciptaan yang baru. 十架已改变了我们，成为新人， Manusia yang berkenan di hadapan Allah. 成为你悦纳的儿女。 Salib memampukan kami hidup seperti yang Engkau mau. 十架能使我们活像你的样式， Tapi kami sadar seringkali kami masih dikuasai oleh diri kami sendiri. Firman-Mu tidak menguasai hidup kami. 但我们醒悟，我们仍然照己心偏行己路，不遵行你的教导。 Kami tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. 我们不爱你，也不能成为别人的祝福。 Kami tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Ampuni kami telah mendukakan hati Tuhan. 求主赦免我们，让我们转回改过之心。 Tuhan, pulihkan kami kembali. Ampunilah kami Tuhan. 让我们配得接受这真理。 Layakkan kami juga untuk menerima persekutuan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. 配得受这个真理， Menerima bagian dalam keintiman bersama dengan Tuhan. 让我们在心灵上和你有亲密的关系联系。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主名，阿门。 Saudara-saudara, inilah ayat firman Tuhan bagi setiap kita yang telah diampuni dosanya. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. 唯有基督在我们还做罪人时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠他的血称义，
就要借着他免去神的愤怒。 Ya, semua itu telah Tuhan lakukan karena seluruh tubuhnya telah diberikan bagi kita, darahnya tercurah bagi kita. Kita pujikan bila ku ingat salibnya dengan ayat yang ketiga. Dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan bersungguh-sungguh. 我们以真心来读使徒信经。 Kita akan berbahasa Indonesia dulu, lalu kemudian dalam bahasa Mandarin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. 上帝，我信上帝全能的父，创造天的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，有真真理玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，站在阴间，第三天从死人中复活升天。 坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信受耳光之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Ya, silakan duduk. 请坐。 Saudara, firman Tuhan sanggup mengubah hati dan menolong kehidupan kita. 主的话能改变人心。 Mari saat ini kita buka hati seperti bejana yang siap diisi. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan. 我们打开我们的心门，我们唱充满我杯。 Penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Kurasakan indah hadirat-Mu ya Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Kurasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh.
Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari sekali lagi kita datang. Aku datang dan bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku, dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan sekali lagi dengan iman. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat dengan kerinduan kita. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们，早上好。 Mari sebelum kita belajar bagian firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. 我们还没学习神的道之前，我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa dalam surga, Bapa yang maha kasih, 在天上的父，我们是爱的父。 pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. 今天早上我们来到你的面前， Kami rindu Tuhan setelah kami memuji nama Tuhan, 我们非常的渴慕，我们刚刚已经赞美你， setelah kami mendapatkan berita jaminan keselamatan. 我们得到了你的救恩的保障。 Kami rindu juga untuk boleh dibekali dengan firman Tuhan. 我们也是要得到你的听到你的话语， Supaya kami boleh menjalankan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. 让我们在这个生活当中，我们可以行到。 Kalau hari ini kami akan belajar dari perumpamaan tentang penabur. 我们也学习有这个撒种的比喻， Mohon Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. 求你对我们每一个人说话， Karena perumpamaan ini adalah bicara tentang kerajaan surga. 因为这个比喻是由说关于天的事情。 Terima kasih Tuhan. 感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠主耶稣基督的名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal 13. 弟兄姐妹们，我们一起翻开我们的圣经，就是在马太福音第13章。 Matius pasal 13, kita akan membaca dari ayat 1 sampai 23. 马太福音第13章，我们要读从第1节到23节。 Saya akan membaca pasal ayat 1 sampai 12 dalam bahasa Indonesia, ayat 13 sampai 23 dibacakan oleh Laus Aike dalam bahasa Mandarin. 第1到第12节总译用印尼文，然后13节到23节用中文读。 Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak
semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Ayat 12 dan seterusnya dalam bahasa Mandarin. 凡有的还有嫁给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。所以我们用比喻对他们讲，是因为他们看也看不见，听也听不见，也不明白。在他们身上正应了以赛亚的预言说：“你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓有蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看不见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。但他们的眼睛是有福了，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，中间有许多先知和义人，要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。所以你们当听这撒种的比喻。凡听见天国道理不明白的，那儿子就来把撒在地他心里的夺去了，就是撒的路旁的。撒在石头地上的，就是人听了道，当下喜欢领受，这因为心里没有根，不过是暂时的，即使只是遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。撒在金子里的，就是人听了道，后来有世上的势力、钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实。撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实，有100倍的，有60倍的，有30倍的。读经到这。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika masa pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, kita semua diperintahkan dengan amat sangat tidak pergi kemana-mana. 弟兄姐妹们，我们想起疫情的时候，那时候我们每一个人被命令不能到处乱跑。 Termasuk ke tempat-tempat umum yang namanya pasar tradisional ataupun pasar modern. 包括公共场所，比如说去市场或是其他的超市。 Oleh karena itu di masa pandemi COVID-19 yang lalu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara online. 因此那时候很多讲座，他们用的或是锻炼或者是什么的，都是用在网上做的。 Terutama pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan bercocok tanam. 何广就是一些他们讲说有关是播种。 Bercocok tanam yang dapat dilakukan di media apapun yang ada di sekitar rumah.
我们能播种到在我们的每一个人的家里周围附近可以播种。 Nah waktu itu istri saya penginjil Henny juga ikut pelatihan tersebut. 那时候我的师母转到黑尼，也是跟着这个讲座。 Ikut pelatihan bercocok tanam secara hidroponik. 他也是学习了水式栽培的一个讲座。 Menanam sayuran di medianya bukan tanah tetapi air. 它播种就是不是在土里面，但是在水里面。 Sampai sekarang hasil tanaman hidroponik banyak sekali dijual di pasar-pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. 我们现在可以看到这个水式栽培的授课可以卖到其他很多市场。 Sayuran hidroponik itu harganya wah luar biasa mahal sekali. 如果我们用水式栽培的那个菜，它的价格很高。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， hari ini saya bukan mau cerita atau mau menjelaskan tentang hidroponik. 我今天早上不是要给大家讲就是关于水式栽培的事情。 Tapi kita akan belajar bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23 dengan perumpamaan tentang penabur. 但是我们要学习从马太福音第13章第1到23节，就是播种撒种的比喻。 Bagian ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus mengenai kerajaan sorga. 这个他就教他的门徒或者其他的人，就是有关天堂的事情。 Sebagai catatan, sebagai pengingat, bagian Injil Matius 13 ini pernah juga disampaikan oleh penginjil Lestari di dalam renungan Sabtu pagi, kira-kira 1 tahun yang lalu. 我们想起1年之前也是Lestari 传道曾经说过有关这个事情。 Temanya mendengar tetapi tidak mendengar. 就是听，但是没有听见。 Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendengarkan lagi atau ingin melihat sudut pandang yang lain, silahkan membuka, rasanya di YouTube masih ada begitu. 如果你们很想再听的话，我们去看看，可能在 YouTube 那边有。 Bapak Ibu, di dalam Injil Matius selain Tuhan Yesus yang memberikan pengajaran tentang kerajaan surga sebagai tema utama, ada tokoh lain yaitu Yohanes Pembaptis yang disebut-sebut sebagai pendahulu Yesus yang juga mengajarkan soal kerajaan surga. 弟兄姐妹们，这个有关播种的比喻的话，之前耶稣基督说的，之前有一个约翰洗礼的那边也是讲过。 Itu di pasal awal Matius 4, di Matius pasal 3. 就是在马太福音第4章或者马太福音第3章有。 Lalu setelah itu di Injil Matius tidak ada lagi dibicarakan mengenai berita-berita tentang kerajaan surga. 但是后来我们再往后看看，在马太福音没有再写，没有再记载有关这个天父天上的事情。 Baru di pasal 13 Tuhan Yesus kembali mengajarkan tentang kerajaan surga. 后来在马太福音第13章，主耶稣基督再教他们有关天上的事情。 Matius 13 ayat 11 Tuhan Yesus mengatakan, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. 在马太福音第13章第11节，耶稣回答说：“因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。” Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mempunyai kesamaan pemahaman. 因此，我们弟兄姐妹们来吧，我们应该有统一的、共同的一个观念， bahwa kerajaan adalah berarti kekuasaan. 我们的天国意思就是说权势。 Ketika Tuhan Yesus membahas mengenai kerajaan surga, maka itu berarti Tuhan Yesus sedang membahas mengenai kedaulatan.
如果主耶稣基督说关于天国的奥秘，那就是上帝正在说权柄。 Ketika Tuhan Yesus membicarakan kerajaan, berarti Tuhan Yesus sedang memberitakan mengenai hak Allah untuk menguasai dan untuk memerintah ke dalam pikiran dan hati setiap kita. 当上帝说有关权柄的时候，你意思就是说要掌握我们的心。 Dan hari ini kita akan bersama-sama memahami dan mengerti mengenai rahasia kerajaan sorga melalui perumpamaan tentang penabur. 现在我们一起学习天国的奥秘，就是借着这个撒种的比喻。 Bapak Ibu, meskipun perumpamaan tentang penabur ditulis di dalam 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, tetapi pagi ini akan dikupas lebih banyak berdasarkan Matius pasal 13. 弟兄姐妹们，虽然这个有关播种的比喻，也记载在路加福音、马可福音，但是现在最多就是我们要关于学习在马太福音。 Perumpamaan tentang seorang penabur merupakan perumpamaan pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan dapat disebutkan sebagai asal permulaan atau asal usul berita mengenai kerajaan surga. 有关这个播种的事情，这个第一次主耶稣基督在那边讲，也是这个第一次告诉我们天国的权。 Kalau Bapak Ibu memeriksa perumpamaan yang lain, Tuhan Yesus hanya menyampaikan perumpamaan tanpa memberikan penjelasan. 如果我们仔细看看其他的比喻，在那边主耶稣基督只是讲他的比喻，但是没有很仔细的讲。 Tetapi mengenai perumpamaan tentang seorang penabur ini lain. 但是有关这个播种的比喻是比较不一样。 Selain menceritakan perumpamaan, Tuhan Yesus juga menjelaskan arti dari perumpamaan itu dengan jelas, dengan terang. 主耶稣不单单告诉大家这个播种的比喻，但是他也是把这个比喻讲得清楚。 Dalam perumpamaan ini kerajaan surga diumpamakan sebagai seorang petani yang sedang menabur benih. 在这边我们可以看个播种的，就是好像是一个农夫在那边正在播种。 Dan Tuhan Yesus menjelaskan dengan terang, dengan gamblang makna dan arti dari perumpamaan tersebut. 而且主耶稣基督很仔细的告诉我们这个比喻的意思。 Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimaksud benih adalah Injil Kerajaan Surga. 弟兄姐妹们，这个种子意思就是福音。 Dan yang dimaksud dengan tanah adalah hati manusia. 在这边土就是人的心。 Penekanannya adalah seorang penabur ini menabur di berbagai macam jenis hati manusia. 在这边我们可以看到，这个播种的人，他播在各种各样的人的心。 Dan juga bicara mengenai bagaimana sikap manusia, apakah menolak atau menerima firman yang disampaikan. 而且也说到人的态度，是不是他接收或者退？ Sebelum lebih lanjut, bolehkah slide-nya diganti ke gambar yang judul? 我们可以 Ah, ini. Bapak Ibu, saya kenapa ingin balik lagi ke sini, ingin menjelaskan bahwa supaya Bapak Ibu paham konteks daripada menabur itu di Israel pada masa itu adalah betul-betul seperti ini, bukan menabur di ladang yang khusus atau di sawah, bukan seperti itu. 我们以前可以看到，他们播种的时候就是用这种方式，不是特别在一个农田里。 Dan sampai sekarang pun kondisi tanah di Israel ya seperti ini, begitu ya, banyak banyak batu-batunya. 我们到现在可以看到，在以色列那边，他们的情况也是这样，很多石头。 Mari lanjutkan ke slide yang berikutnya. Saya akan baca Matius 13 ayat 4. Dalam Matius 13 ayat 4 dituliskan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis.
在马太福音第13章第4节，杀的时候，有落在路旁的飞鸟来吃尽了。 Dan Tuhan Yesus langsung menjelaskan perumpamaan itu di dalam ayat yang ke-19. 我们主耶稣马上把这个事情解释在第19节。 Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Inilah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去，这就是撒在路旁的人了。 Jadi tanah yang di pinggir jalan itu biasanya dilalui orang, diinjak-injak. 在路旁的那个种子，人路过，他们把它压下来、踩下来。 Dan karena sering diinjak-injak maka tanah itu menjadi keras. 这个路因为常常被人在踩，变得很硬。 Bayangkan tanah yang diinjak-injak, yang dilalui banyak orang, tiba-tiba ditabur benih. 我们去想想这个路常常被人走的路过的地我们在那边播种的时候， Benih itu tidak akan bertumbuh karena tanahnya keras. 这个种子不可能会长出来，因为这个土地很硬。 Maka akhirnya benih itu menjadi makanan gratis bagi burung-burung. 因此，这个种子给鸟吃尽了。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， kondisi hati manusia yang keras atau digambarkan dengan tanah di pinggir jalan ini saya ingin menjelaskan dengan meminjam pendapat dari Rasul Paulus. 我们人那么硬的一个心，我们可以好像路旁那边的土地一样。现在我用那个使徒保罗的故事来做一个比喻。 Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menguraikan orang-orang yang mulai menindas kebenaran. 我们可以看到使徒保罗在罗马那边，可以看到他们压了很多人。 Orang yang menindas itu disebut menindas dengan kefasikan dan kelaliman. 在那边他们用疯狂的方式在那边压人民。 Bapak Ibu dapat memeriksa di dalam Roma 1 ayat yang ke-18. 我们可以看到在罗马书第1章第18节。 Roma pasal 1 ini sejatinya berisi dengan topik utama manusia yang menyukai dosa. 这边里面我们有记载，就是人很喜欢罪恶。 Dan dosa inilah yang membuat hati manusia menjadi keras. 这个罪恶会使人的心更变硬了。 Dosa ini yang menyebabkan manusia tidak mau menerima berita Injil. 这个罪恶让人不要接受福音。 Bapak Ibu, penolakan atas berita Injil ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama sekali. 弟兄姐妹们，这个福音被拒绝的事情已经发生很久了。 Sejak penciptaan manusia yang pertama. 就是人第一次创造人的时候， Adam dan Hawa sebagai manusia ciptaan yang pertama diberi kebebasan. 上帝创造人的时候，上帝给这个人是自由。 Tetapi kebebasan itu disia-siakan dengan melanggar perintah Tuhan Allah. 但是这个自由，他们没有尊敬，他们就是犯罪了。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， di dalam konteks masa kini ternyata masih banyak orang yang menolak Injil Kerajaan Sorga. 现在我们可以看到，还很多人拒绝上帝的福音。 Ketika menyiapkan khotbah ini saya membaca sebuah buku. 当我准备这个讲道的时候，我看了一本书， Dan di buku itu dituliskan ada orang yang pernah berkata seperti ini. 在那边有人曾经说过， Saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan bahwa ia mati bagi orang berdosa. 我相信主耶稣基督是上帝的儿子，而且他为我们罪人而死。 Tetapi saya kira saya tidak bersedia memberikan hidup saya kepadanya.
saya masih ingin membuat keputusan-keputusan untuk diri saya sendiri. 但是我不愿意把我的生命交托给上帝，我还想为我自己做一个决定。 Bapak Ibu, mungkin orang seperti ini banyak di sekitar kita. 弟兄姐妹们，可能这种人在我们周围很多， Yang hatinya masih keras. 就是他的心还是那么硬。 Mengenai tanah atau hati yang keras ini, Tuhan Yesus sendiri mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. 有关这个土地的话，这个主耶稣告诉我们，以赛亚所记载的。 Yesaya 6 ayat 9-10 saya bacakan untuk kita semua. Kamu akan sungguh-sungguh mendengar, tetapi tidak mengerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat, tetapi tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. 以赛亚书第6章第9到第10节，他说：“你去告诉这百姓说，你们要听，是要听见却不明白；看是要看见却不晓得。要使这百姓心蒙只有耳朵发沉，眼睛昏迷。恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，变得医治。” Bapak Ibu, Nabi Yesaya menjelaskan bahwa orang itu bisa melihat, bisa mendengar, tetapi mereka tidak mau percaya. 弟兄姐妹们，在那边以赛亚告诉我们，人会听，但是不一定会相信。 Itulah hati yang keras. 这个意思是很硬的心。 Mari sekarang kita melanjutkan kepada jenis tanah yang kedua. 来，我们继续了解第二个土地， Tanah yang berbatu-batu. 就是充满石头的土地。 Jenis tanah yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus mengenai tanah berbatu ini adalah mengenai hati yang dangkal. 这个意思就是说，有很多土地，意思就是说我们的心非常的。 Betul, ada tanahnya, tapi tipis. 对，有它的土地，但是很薄。 Tanah itu menutupi dasar yang banyak batunya. 它们下面它的根基就是很多石头。 Ketika benih ditabur di tanah itu, betul benih itu masuk ke dalam tanah. 如果我们把撒种在这个土地，它会长苗。 Tetapi benih itu tidak bisa menjadi akar karena di bawahnya banyak batu. 但是这个苗没有办法生根，因为下面一层有很多石头。 Benih itu tidak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. 这个苗没有办法发展起来。 Dan Tuhan Yesus di dalam Matius 13 ayat 20-21 menjelaskan demikian. 主耶稣基督在马太福音第13章第20-21节告诉我们。 Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. 撒在石头地上的，就是人听得到，当下喜欢领受，这因心里没有根，不过只是暂时的，其之为暴躁了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。 Ada contoh nyata yang dicatat di dalam sebuah surat kabar di Florida, Amerika. 曾经有记载在一个Florida 的一个报告。 Saya sebutkan namanya karena orangnya tidak ada di sini. 我在那边说，因为那个人没有在这我们当中。 Namanya adalah John Paul Franklin. 他的名字就 John Paul Franklin。 Bapak John ini ditahan oleh polisi karena masalah penembakan. 这个人被警察抓了，因为他曾经刺杀一个人。
Ketika dilacak, diselidiki, ternyata Bapak John ini memang dibesarkan dari keluarga yang buruk. 他们查到这个 John Franklin 他生长在一个不好的一个环境之下。 Berhenti sekolah di usia yang ke-17. 他17岁已经停止没有再学习了。 Tetapi di dalam riwayat hidupnya ada sesuatu yang penting. 但是在他的生活当中有一个很重要的事情， Dicatat bahwa John Paul Franklin ini pernah menjadi orang Kristen Injili. 他曾经当过一个基督教徒。 Perhatikan, saya bilangnya pernah menjadi. 记住，我说曾经 Menjadi orang Kristen Injili itu hanya sebentar saja, lalu John Paul Franklin ini menjadi anggota Nazi. 他曾经当过福音的一个基督教徒，后来他就变成一个纳西的一个会员。 Juga menjadi anggota Ku Klux Klan. 他也是曾经当过 Ku Klux Klan 的一个会员。 Ku Klux Klan itu adalah organisasi yang tidak suka kepada orang-orang Afro-Amerika. 这个 Ku Klux Klan 是一个团体，不喜欢美国的人。 Mungkin apa yang terjadi dengan Bapak John Paul Franklin juga terjadi dengan teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita atau dengan kita sendiri. 曾经可能在这个John Clam 发生的事情，可能会发生过我们在当中。 Banyak orang datang beribadah dengan rutin. 很多人很勤劳的来教会做礼拜。 Mohon jangan tengok kiri kanan ya, tengoklah kepada diri sendiri. 希望不要你们往看西边，就看你自己。 Datang ibadah rutin, ikut kebaktian umum, datang di persekutuan-persekutuan. 来到教会参加崇拜，还有到一个团契那边也是做礼拜。 Sering mendengar firman, baca buku, 常常听福音，看看书。 ikut pembinaan-pembinaan. 也是参加过培训。 Tetapi ketika ada badai kehidupan, orang ini bilang, Tuhan, dadah. 但是当他遇到了苦难、灾难的时候，他马上跟上帝说再见喽。 Ketika masalah ekonomi datang, 当这个经济危机的时候来， ketika ada masalah rumah tangga, 家庭有问题的时候， yang dicari bukan Tuhan. 他找的不是上帝， Yang dilakukan malah marah luar biasa kepada Tuhan. 他在那边对上帝发怒， Malah mempertanyakan keadilan Tuhan. 他就问上帝：“你的公义在哪里？” Itulah hati yang dangkal, hati yang berbatu-batu. 这个是我们的心。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， mari kita sekarang melihat hati atau tanah yang mengandung semak duri. 我们继续看，在那边有知青的一个在知青的那个播种的长出来的。 Matius 13 ayat 7 berbunyi demikian. 就是马太福音第13章第7节说， Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. 有落在镜子里的，镜子长起来了，把它骑住了。 Tuhan Yesus langsung menjelaskan apa yang disampaikan di ayat yang ke-7 ini, di ayat ke-22 Tuhan Yesus mengatakan demikian. 上帝把这个事情在20节解释。 Yang ditaburkan di tengah semak duri artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 下在镜子里的，就是人听了道，后来有世上的
思虑、钱财的迷惑，把道记住了，不能结识。 Melalui mengenai ayat ini, saya tidak akan kasih contoh yang dari dunia sekarang. 我不会用现在的情况做一个比喻， Nanti takut ada yang tersinggung. 我怕有人在那边不高兴。 Tetapi Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh di Alkitab. 但是主耶稣基督自己用从圣经里面做一个例子。 Di dalam Lukas 18 ayat 32 dikatakan ada seorang laki-laki muda yang kaya. 在我们看到路加福音第18章第32节，在那边有一个非常富裕的一个年轻人， Tadinya mengikut Yesus tetapi meninggalkan Yesus pada akhirnya. 当初他跟随耶稣，后来他离开了耶稣， Meninggalkan Yesus dengan bersedih hati. 他很伤心的离开耶稣。 Kenapa? 为什么呢？ Karena Tuhan Yesus memberikan perintah agar laki-laki muda ini menjual miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. 为什么呢？因为主耶稣告诉我，这个年轻人把所有的财产卖掉，然后分给穷人。 Bagi laki-laki muda ini perintah Tuhan Yesus itu sangat berat sekali. 对这个年轻人，上帝对他的一个命令非常难做。 Bapak Ibu, kondisi kekayaan inilah yang menghimpit benih firman Tuhan yang didengar oleh orang muda tadi dan tidak menyebabkan berbuah. 弟兄姐妹们，我们的这个财产把这个年轻人的心把它压住了，因此他没办法结果实。 Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menjadikan kekayaan sebagai faktor penghimpit. 对不起，我没有说你的财富是一个用这一个例子。 Tetapi itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan. 但是在这边我们可以看到上帝所说的话。 Tetapi Bapak Ibu, mari kita juga mengingat ternyata juga banyak orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan dengan kekayaan. 但是我们记得弟兄姐妹们，我们可以看到很多人，上帝给他很多财富， Tetap bertumbuh dan berbuah dalam iman. 这些人也是仍然也是在上帝的里面结果实。 Masih banyak faktor lain yang bisa menghimpit kehidupan rohani kita. 但是也还有很多事情会把我们的对上帝的信心压住了。 Saya kasih contoh. 我做一个例子， Mungkin saja mengenai masalah relasi bisa menjadi penghimpit bertumbuhnya benih. 其中一个可能是关系，我们的关系可能会压住我们。 Tadinya anak muda ini begitu bersemangat ke gereja, ikut persekutuan, aktif paduan suara dan lain-lainnya. 刚开始，这个年轻人非常有精神，参加很多敬拜，还有诗班啊，还有其他的活动。 Tetapi waktu dia memulai menjalin hubungan khusus, mulai pacaran, 当他开始谈恋爱的时候， mulai dah pemuda ini hilang dari gereja. 这个年轻人慢慢从教会里面消失了。 Ketika dikunjungi bilangnya sibuk. 当我们去探访的时候，他说很忙。 Bapak Ibu, itu tadi sekedar contoh hayalan saja. 弟兄姐妹们，这些例子是我自己想象的， Tapi mungkin saja terjadi. 但是也是有可能发生在我们当中。 Ada masalah pekerjaan, ada masalah usaha yang bisa menghimpit bertumbuhnya benih firman Tuhan itu. 我们在生意上有问题，我们在其他的在家庭里面有问题，这个会让我们在那边的我们的信心被压住了。 Bapak Ibu, kita harus terus meminta pertolongan Roh Kudus supaya firman itu dapat tumbuh
dan tidak terhimpit berbagai situasi kondisi. 弟兄姐妹们，我们仍然应该求圣灵来帮助我们，让我们的信心会增长。 Kalau Bapak Ibu, Saudara sekalian sekarang ini mulai berpikir demikian, 弟兄姐妹们，如果你现在开始想这些问题， saya dapat memenuhi kebutuhan diri saya sendiri. Saya dapat memenuhi kebutuhan saya sendiri. 你们会想，我会把我所需要的有能力， Tidak butuh bantuan orang lain. 我不需要任何人来帮忙。 Urusan Tuhan, urusan rohani nanti saja. 有关上帝的事情，再说吧。 Kalau Bapak Ibu Saudara mulai berpikir begitu, bertobatlah. 如果你现在有这个想法，请你马上悔改。 Karena kalau mulai berpikir begitu berarti Bapak Ibu pertumbuhan imannya sedang terhimpit. 如果你有这种想法的话，你意思就是说你的信心正在被压住了。 Bapak Ibu, setelah kita belajar mengenai tanah yang keras, tanah berbatu, bersemak, sekarang kita akan belajar mengenai benih yang jatuh di tanah yang baik. 弟兄姐妹们，刚刚我们已经学到了很硬的地土，还有石头啊，还有金子。现在我们可以看到撒在一个很好一个地方。 Di dalam Matius 13 ayat 8 dikatakan benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. 我们可以看到，在第8节，有落在好土里的就结实，有100倍的，有60倍的，有30倍的。 Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini sebetulnya bukan bicara mengenai berapa banyak jumlah buahnya. 弟兄姐妹们，这些并不是说有多少的结果是， Tetapi pada intinya adalah ketika kita mendapat taburan benih firman Tuhan, 它的关键就是当我们领受了这个种子的时候， maka yang harus dibuktikan dari benih itu adalah berbuah. 最重要就是这个种子能不能结果实， Ada buah-buah rohani yang ditunjukkan. 就是在神灵方面的果实。 Karena orang yang hidupnya berdasarkan firman Tuhan yang diterima, berdasarkan benih yang diterima itu, 因为如果我们活在我们接受了这个种子，接受了这个福音， maka kehidupannya akan dilihat banyak orang. 我们的生活可以显明出来。 Dan orang-orang akan melihat hasil dari kita ikut Tuhan itu apa dari buahnya. 别人可以看的，我们跟随主耶稣基督有什么果实呢？ Oleh karena itu di dalam Matius 13 ayat 9 Tuhan Yesus mengatakan demikian. 因此，在马太福音第13章第9节， Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. 有耳可听的就应当听。 Benih firman itu sudah disebarkan, sudah diberitakan. 这个福音已经播了，已经传出去了。 Masalahnya kita mau dengar atau tidak? 问题就是你愿意听吗？ Apa sih yang dimaksud dengan mendengar? 这个听到底是什么意思呢？ Di dalam Alkitab bahasa Inggris versi NIV dijelaskan bahwa mendengar itu bisa banyak suara. 这边其他的原文说听有意思，就是说我一听到声音。 Tetapi dalam konteks mendengarkan firman, 但是有关听福音的， mendengarkan firman Tuhan dapat dilihat hasilnya atau dibuktikan dari pemahaman spiritual. 就是你明白了，有没有？ Ketika jujur dengan segala kerendahan hati mencari kehendak Tuhan, 你真的很诚实、很谦卑的去求上帝的旨意。 hati yang terbuka dan menerima manfaat dan keuntungan dari pemberitaan Injil.
你放开你的心，你接受了，而且你知道， pada akhirnya Bapak Ibu akan diselamatkan. 你也是得救了。 Itulah berita Injil. 就是福音的信息。 Tuhan Yesus Yesus sudah rela itu- mati, menderita, menggantikan kita. 主耶稣愿意为我们而死， Itulah yang harus kita syukuri. 这个我们必须要感恩。 Tetapi berita itu juga yang harus disebarluaskan kepada semakin banyak orang. 但是这个福音，我们必须传扬到给每一个人。 Bapak Ibu, mari kita juga bersama-sama menyebarkan benih firman Tuhan itu. 弟兄姐妹们，来吧，我们在外面，我们一起去撒种吧， Sebarkan benih itu kepada orang-orang di sekitar kita. 把这个种子撒给别人，我们周围的人。 Jangan pernah berpikiran, oh tetangga saya, oh suami saya tanah keras, saya nggak mau. Jangan pikirkan itu. 不要想哦，我的隔壁家、我的先生、我的太太是硬的土地吧？不用，不用，不用。 Urusan kita hanya memberitakan Injil, menabur benih. 我们的事情就是要不要去播种。 Yang menggarap hati, yang menggarap telinga pendengar berita Injil itu adalah Roh Kudus. 让别人的有没有受到感动，有没有听见，这个是圣灵的工作。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， sebentar lagi kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. 不久将我们会进入圣餐。 Mari saya mengajak setiap kita untuk memeriksa 来吧，我要求每一个人检讨自己。 apakah kita memiliki hati yang terbuka terhadap firman. 我们的心是否向上帝的福音？ Apakah setiap kita menerima kebenaran Allah dan tidak mempertahankan konsep diri sendiri? 我们每个人是否有没有听见上帝的道，不是牵制自己的思想？ Apakah setiap kita juga betul-betul bersedia dan siap untuk firman Tuhan bekerja di dalam hidup setiap kita? 我们每个人是否在那边愿意？ Apakah kita juga mau membuktikan benih yang ada itu dengan berbuah? 我们是否愿意结果实呢？ Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. 来吧，我们每个人。 Mari sekarang kita datang di hadapan Tuhan. 来吧，我们来到上帝的面前。 Masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. 我们每个人在上帝的面前祷告。 Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan kebun ilahi itu. 因为上帝自己是我们圣洁的园丁。 Tukang kebun yang sanggup membajak hati yang keras. 神会有能力把很硬的心。 Membongkar semua batu yang ada. 在那边也是揉碎了石头， Membongkar semak-semak yang ada. 而且在那边翻了这个镜子。 Masing-masing datanglah kepada Tuhan Yesus 我们 dan minta hati ini untuk digemburkan. 我们每个人来到上帝的面前，求上帝把我们的心翻。 Mari masing-masing berdoa. 来，我们每个人祷告。 Bapa dalam surga, terima kasih 在天上的父，我们感谢你。 kalau hari ini Engkau mengingatkan kami semua. 如果今天，上帝你再提醒我们每个人， Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk memeriksa diri kami masing-masing. 你也是给我们一个机会，让我们每一个人会检讨我们自己的心， Untuk memeriksa apakah hati kami ini hati yang keras, yang berbatu atau bersemak.
我们要检讨我们的心是否是很硬的土地，有石头的土地，或者有镜子。 Kalau kami hatinya masih keras, berbatu dan bersemak, mohon Tuhan yang membuang semuanya itu dan menggemburkan hati kami. 神啊，如果我们的心还是那么硬，有石头、有镜子的话，求你把我们的心把它翻，让我们的有软的心来面。 Terima kasih Tuhan. 感谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saat ini kita merespon, saudara silakan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita merespon kebenaran firman Tuhan dengan membawa syukur kita di hadapan Tuhan dan tekad kita di hadapannya. 我们来回应上帝的话语，并在他的面前节制。 Sambil persembahan akan dijalankan, kita angkat pujian, sejak Yesus di hatiku ada perubahan yang ajaib. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senang. Sejak Yesus di hatiku. Dengan sukacita aku takkan berjalan tempat yang sesat. Takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Dia sucikan. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senang. Sejak Yesus di hatiku. Mari setiap kita sudah memberikan persembahan, sekali lagi kita bangkit berdiri. Ku bersama Tuhan di kota mulia. Bersama Tuhan di kota yang mulia. Sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Kita bersama-sama berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, inilah syukur kami kepadamu yang telah menyertai kami sepanjang minggu ini. 主啊，这就是我们向你表示感恩之心。 Kami berterima kasih untuk kepercayaan mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan. 你已经保守看顾了我们，感谢你。 Jadikan kami alat-Mu yang penuh tanggung jawab atas setiap berkat, talenta, dan semua hal yang Tuhan berikan. 使我们成为你圣洁的器皿，充满福泽，并你所赐下的各样祝福和恩赐。 Bapa, pagi ini kami juga berdoa untuk rapat majelis yang akan diadakan. 主啊，今早我们将要举行的这次会议，
Tuhan pimpinlah para pemimpin gereja kami dalam mengerjakan ladang yang Tuhan percayakan ini. 求主带领我们每一位你所信任的领导人， Berilah mereka hati yang takut akan Tuhan dan senantiasa dengar-dengaran akan suara-Mu, 是给他们有敬畏之心，使众人遵守你的声音， mendengar akan apa yang harus dilakukan dalam gereja-Mu ini, 能做好主所托付的工作。 sehingga gereja ini tidak salah dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan bukan kehendak manusia. 使教会不至于做出违反你旨意并另外的行径。 Kiranya Roh Kudus yang memimpin mereka dengan kasih, kesehatian, dan damai sejahtera. 愿圣灵以爱心带领他们更忠心和平安。 Kami berdoa dan menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 我们把祷告交托在主耶稣基督名下，阿门。 Silahkan duduk. 请坐。 Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau hari ini, mulai minggu ini, perjamuan kudus bisa dilaksanakan langsung paralel, ya, baik di pukul 10 ini, di Kebaktian Umum Mandarin dan juga di Kebaktian Umum Redeemer. Jadi hari ini, sepanjang hari ini kita ada 4 kali ibadah yang berlangsung dengan perjamuan kudus. Baru minggu depan perjamuan kudus yang satu lagi dilaksanakan di CPI. Nah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendukung dalam doa. Hari ini ada rapat majelis pukul 12 siang nanti, mohon Bapak Ibu boleh mendoakan terus supaya apa yang diputuskan, apa yang dibicarakan di dalam rapat majelis terus memuliakan nama Tuhan. Sekaligus mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang menjadi anggota majelis untuk hadir di dalam rapat pleno tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan doa juga begitu penting. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita datang di hari Rabu pukul 7:30 di tempat ini, di ruang utama. Kita akan berdoa bersama-sama dan juga kita akan belajar firman Tuhan. Di hari Rabu ini akan belajar tentang perumpamaan tentang jala besar. Penginjil Jenny Samsi akan menyampaikan tema tersebut. Bagi Bapak Ibu yang terlibat di dalam Redeemer Community, mari bersama-sama hadir di dalam suatu momen persekutuan bersama dengan pembicara Pendeta Irwan Pranoto, dosen Seminari Alkitab Asia Tenggara, dengan tema The Unseen Sin, bicara mengenai dosa yang tidak kelihatan. Pendeta Irwan Pranoto akan melayani kalau tidak salah hari Minggu di GKI Palopo, jadi sekalian jalan mampir dulu di Makassar untuk boleh melayani, untuk boleh berbagi di dalam momen Redeemer Community. Mari Bapak Ibu yang punya anak muda, anaknya, cucunya didorong untuk boleh hadir di dalam persekutuan pemuda yang ada di GKI Makassar. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada training untuk para liturgis. Ini akan dilaksanakan tanggal 9 dan 11. Mohon memperhatikan bagi para liturgis yang akan ikut training ini, karena harinya berbeda. Hari untuk pelatihan kaum alto sopran dengan kaum tenor bass akan berbeda. Jadi mohon mendapat perhatian yang tercantum di dalam warta yang Bapak Ibu terima. Bapak Ibu, ada berita sukacita, ada berita bahagia mengenai berita bertambahnya anggota keluarga. Yang pertama, telah lahir Alexander Taylor Tanamal, putra pertama dari Bapak Joe Charlie Tanamal dan Ibu Herlina Tanamal. Ini keponakannya Bapak Hermanto begitu ya. Lahirnya di Amerika. Jadi kita
Ada yang mau kunjungan ke sana? Saya mau ikut. Lahir di Amerika. Lalu yang kedua, telah lahir Beverly Naurin Tan. Ini putri kedua dari Penatua Suryadi dan Ibu Dewi Arisandi. Lahir hari Jumat 3 November yang lalu pukul 11:30 malam. Di tengah-tengah berita kelahiran ada lahir, ada juga yang berpulang. Bapak Ibu, berita duka cita telah pulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Kartiadi Wijaya. Kalau di warta umurnya 91 tahun, tetapi waktu di rumah duka disebutkannya umurnya 95 tahun. Meninggalnya hari Rabu 1 November yang lalu dan sudah dimakamkan. Kami menyampaikan bela sungkawa dan biar Roh Kudus yang menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebelum masa pandemi suka beribadahnya juga di kebaktian umum yang kedua, saya mengingatkan Bapak Karyadi itu biasanya duduknya di depan, di bangku di belakangnya Lause Aike duduki. Setelah ibadah biasanya ngobrol, berbincang dengan Pak Yangfu, Pak Kingming, ngobrol-ngobrol sampai lama begitu ya. Ini Pak Karyadi ini hasil penginjilan atau buah penginjilan dari Lause Tuntoyo almarhum. Buahnya nampak. Nah Bapak Ibu, kalau maaf saya menyebutkan nama-nama tadi tanpa komunikasi dulu, tetapi untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kepada siapapun, marilah kita terus menabur benih itu. Jangan pedulikan urusan tanahnya, urusan hatinya, itu urusan Tuhan. Tugas kita menabur benih. Kita sudah punya bukti dari berita duka cita tadi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mari kita bangkit berdiri dan kita undur dari ibadah ini. Kita terus berjanji untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Doksologi. Jemaat Tuhan, undurlah dari ibadah ini dan teruslah bertekad untuk terus beritakan Injil dimanapun kita berada. Dan mari kita undur dari ibadah ini dengan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh ibadah kita selesai. 祭必到此为止。